Kali ni Ellie akan tunjukkan macam mana kita akan buat kaya, tapi bukan satu jenis je, 2 jenis kaya. Senang je nak buat kaya ni. Cuma dia ada cara nak bagi dia jadi dengan elok. Pakai 4 bahan je. Mula-mula sekali kita kena pakaikan gula Melaka. Barulah original. Kalau kata pakai gula yang biasa tu, dia macam tak cukup lemak tau. Potong, cincangkan dia halus-halus macam ni sampai dia jadi serpih-serpih kecil macam ni. Sebab apa? Sebab nanti kalau kata kita nak masak nanti, senang lah nanti dia nak cair. Kalau kata korang masuk seketul gula Melaka tu dekat dalam kuali, alamatnya lambat lah nak masak kaya korang tu. Kita nak dia halus-halus macam ni. Alright, so sekarang ni sedia untuk dimasak. Masukkan dekat dalam satu bekas. Dan kemudian kita akan masukkan sedikit santan kotak. Santan yang pekat sikit lah. Jangan ambil santan yang cair tu. Sebab kalau kata pakai santan cair, nanti dia berair lagi lambat lah nak masakkan kaya korang tu. Masakkan dia bersama dengan gula Melaka kita sampailah dua-dua bahan tu cair sekali. Sementara tu, kita sediakan satu lagi bekas untuk didihkan air. Buat je dulu, nanti Ellie tunjukkan kenapa ya. Alright, so ambilkan kita punya telur dan pecahkan dekat dalam bekas macam ni. Kalau ada buat kaya ni wajib ada telur kan, barulah dia macam sedap. Pakai telur ayam biasa je. Ellie selalunya pakai grade B macam tu. Tak nak besar-besar sangat. Kemudian pukulkan dia sampailah dia kembang. Sementara tu, tengokkan juga kita punya gula Melaka dan santan tu. Gitu. Nampak tu dia dah elok cair. Dah sedia untuk digunakan seterusnya. Tapi kita tak adalah pakai terus. Kita bagi dia sejuk sebentar. Buat macam suam-suam kuku macam tu. Masukkan dia selepas dia dah sejuk sedikit. Dan kacaukan dia macam ni. Jangan berhenti. Tapi kita tak masuk semua tau. Kita masuk sikit je. Adalah dalam 1/4, 1/3 macam tu. Cuma nak bagi dia mix dengan telur tu je. Pukulkan dia, jangan berhenti. Sampailah dia tercampur macam ni. Nampak daripada warna kuning telur macam tu. Sekarang ni dah warna macam karamel. Warna kaya lah kan. Sekarang ni kita dah ready untuk masukkan kembali ke dalam bekas asal tu. Bila kita buat macam ni, kurang-kurang senang lah lagi telur tu untuk tercampur dengan elok. Jangan lupa untuk masukkan sedikit garam bagi dia naik rasa. Dan lepas tu kacaukan dia sekali lagi. Sebab kita punya adunan ni macam suam-suam sikit kan. So tak ada masalah lah untuk melarutkan garam tadi tu. Sebelum kita masakkan seterusnya, apa yang Ellie sarankan adalah tapiskan dulu kita punya adunan kita yang dengan telur ni. Benda macam ni kadang-kadang akan membuatkan tekstur kaya tu lebih elok. Dan Ellie sarankan bila kita nak masukkan dalam penapis tu, cari mesh yang halus. Janganlah yang macam tebal-tebal tu, nanti lalu macam tu je lah telur tu. Bila kita lalukan dengan penapis yang nipis macam ni, dia akan lagi halus tekstur korang punya kaya tu. Gitu, nampak tu. So dah ready dah untuk masakkan kita punya kaya ni. Kita punya kaya ni tak masak habis lagi ni. Kita akan masakkan menggunakan cara water bath. Hati-hati ya bila tuangkan tu, steam tu panas. Alright, so sekarang ni bila kita dah letak dekat dalam double boiler kita tu, kacaukan sekali lagi sehinggalah dia pekat sedikit macam ni. Tak adalah pekat habis, pekat macam ni sikit je. Bila dah nampak dia macam pekat sikit, masukkan seikat pandan. Barulah wangi kita punya kaya tu kan. Dan pastikan korang punya daun pandan tu betul-betul tenggelam dekat dalam kaya korang. Tutupkan kita punya bekas kaya tu. Masakkan dia selama 15 minit. Penutup tu Ellie ikatkan sekali dengan kain ni supaya dia tak menitis lah balik wap-wap tu. Korang akan perasan bila korang alihkan korang punya kaya tu, dia akan berketul sikit. Tak apa, jangan risau, biarkan dia macam tu sahaja. Dan kita akan masakkan dia selama 15 minit lagi. Nampak tu, lepas je 15 minit, korang punya kaya tu dia akan lagi gelap. Yang itu yang kita nak tu. Sekarang ni Ellie akan alihkan kita punya daun pandan tu, letak tepi. Dia masih lagi berketul, tapi tak apa, biarkan dulu. Dan lepas tu Ellie akan masakkan lagi selama 15 minit. Yang ini kira pengakhir lah ni, nak bagi dia cukup syarat. Nampak tu bila dia pekat likat macam ni, barulah lagi sedap korang punya kaya tu. Dah siap dah salah satu jenis kaya kita. Kaya yang pertama kita ni memang akan berketul. Cara tradisionalnya kebanyakannya macam tu. Seterusnya Ellie tunjukkan cara nak hasilkan kaya yang kedua, iaitu kaya yang halus mulus yang kita dah biasa makan tu. Kita akan tuangkan kita punya kaya yang dah masak dan berketul macam tu. Lepas tu lalukanlah melalui kita punya penapis tu. Sampailah dia halus seperti yang korang nak. Jangan risau, rasa dia tetap sama, cuma tekstur je berbeza. Dengan cara ini, kaya korang tu lagilah flawless, lagi halus macam tu. Yang selalu yang korang tengok yang duk sapu dekat atas roti tu, selalu kita pakai yang jenis macam ni lah kan. Tak lama pun buat benda ni. Nampak tu, dah siap dah kita punya kaya yang kedua, iaitu kaya yang jenis halus macam tu. Tengok tu, cantik aja. Yang buat dia berketul tu adalah disebabkan putih telur. Korang janganlah panik bila nampak dia berketul tu. Okey aja.
Yang penting sedap dan berlemak. Jadi antara dua kaya ni mana satu yang korang suka? Yang jenis likat dan berketul macam ni? Selalunya korang akan perasan kalau kata diorang buat kuih-kuih tradisional tu, diorang akan pakai yang jenis berketul macam ni. Ataupun korang suka yang jenis halus dan juga mengalir macam ni? Cuba komen dekat bawah. Selepas korang dah masakkan korang punya kaya tu, kita boleh simpankan kita punya kaya dekat dalam bekas yang bersih. Macam Ellie akan masukkan dekat dalam balang kaca macam ni. Sibuk aja kucing aku tu. Kalau katalah korang nak buat kaya yang lebih, boleh je gandakan resepi ni. Nak juga kaya yang tak ada gula? Ada. Kaya yang versi diet ni Ellie ada buat juga. Selain daripada warna dia yang cantik hijau macam ni, dia punya rasa dan juga tekstur dia hampir sama dengan kaya yang kita buat ni. Resepi kaya versi diet ada dekat dalam Basically. Senang je pakai bahan juga. Dan pada pendapat Ellie lagi senang daripada resepi kaya kita yang ori ni. Bila dah siap ni apa lagi? Makan je lah. Makankan dengan roti pilihan korang tu. Macam contohnya Ellie buatkan roti pandan ni. Sesuai lah kan makan dengan kita punya kaya ni kan. Yang belakang tu asyik minta habuan ni. Ya aja. Nah, ambil lah satu roti ni sikit. Selain daripada makan dengan roti macam ni, macam-macam lagi resepi yang korang boleh buat lah pakai kaya ni. Nak buat kek pandan gula Melaka tu ke, ataupun nak buat pakai inti macam dalam pau, ataupun dekat dalam roti wool bread kita ni. Tak rugi buat kaya sendiri ni, puas hati, memang sedap. So jangan lupa untuk tag Basically bila korang buat kek. Selamat mencuba. Bye bye.